Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, boleh komen ya, suara jelas ke tak jelas ke, gambar tersekat ke. Okey, testing 1 2 3. Alhamdulillah. Hai, Assalamualaikum Ustazah Fauzia, apa khabar? Jelas ya suara? Alhamdulillah. Okay, so insyaAllah hari ini kita akan berkongsi sedikit sebanyak dengan sahabat-sahabat sekalian kisah Nabi Musa dan Khidir. Kenapa saya letak Khidir bukan Nabi Khidir? Sebab ada khilaf. Ada yang kata Nabi Khidir, ada yang kata Nabi Khadir. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian so daripada kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi salam, kita akan belajar ibrah dan tauladan yang ada untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. So kat mana cerita ni sebenarnya dalam Quran? Okay, cerita ni dalam surah Al-Kahf ayat 60 hingga 82. Yes, ni selalu kita baca tiap-tiap Jumaat kan. Kita boleh tengok ada cerita daripada mula Nabi Musa dengan anak muridnya berjalan. So kisah yang itulah sampailah sebelum kisah Zulkarnain tu sampai situ, itu adalah babak-babak yang menceritakan kisah yang akan kita pelajari hari ini. So kisahnya berkisar tentang macam mana Nabi Musa AS menuntut ilmu dari Khidir AS. Baiklah. Jadi untuk minggu lepas kita punya presentation agak lari agak ke laut, tak berapa bersedia, mungkin first time. Jadi ini kali kedua kita cuba buat lebih baik. So untuk kisah yang pertama ni yang kita akan tadabbur, latar masanya ataupun latar zamannya dia pada zaman Nabi Musa AS. Setelah Nabi Musa AS selesai perjuangan menentang Fir'aun, kiranya semua dah steady, Bani Israel pun dah tak kena tindas, so semua dalam keadaan yang tenang-tenang. Dan Nabi Musa pun dapat menyebarkan dakwah dengan baik. Sehinggalah satu hari Allah SWT perintahkan Nabi Musa untuk keluar menuntut ilmu daripada seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Allah tak nyatakan nama pun ketika Nabi Musa diarahkan untuk bertemu dengan orang tersebut. Dan jadi perintahnya adalah untuk mencari seseorang yang darinya, iaitu dari orang tersebut, Musa AS akan mempelajari sesuatu. Apakah sesuatu itu? Kenapa sampai kena pergi jumpa orang? Okay. Ilmu yang Nabi Musa akan pelajari tersebut adalah ilmu yang berteraskan living experience. Maksudnya ilmu itu tidak akan dapat didapati melainkan dalam keadaan seseorang itu merasai sendiri pengalaman tersebut untuk dia belajar ibrah dan pengajaran daripada babak ataupun episod kehidupan tersebut. Kemudian destinasi. Ke mana Nabi Musa nak pergi untuk cari orang tersebut? Tidak diketahui mana destinasinya. Hanya diberitahu bahawa sehingga Majma'al Bahrain. Okay, Majma'al Bahrain ni cuba tinggi sikit ya. Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua laut. Ada banyak sebenarnya tempat bertemunya dua laut ni. Jadi kita tak tahu the exact place untuk tempat tu, kita tak tahu sebenarnya. Ada yang kata kat Morocco, ada yang kata kat negara lain, kat Spain, wallahu a'lam. Jadi hanya Allah je lah yang mengetahui kat mana tempat ni. Jadi Nabi Musa ni berkelana dengan anak muridnya yang diriwayatkan sebagai Yusha' bin Nun, Nabi Yusha'. So bila dah bermusafir tu, mereka bawa sedikit bekal. On the way mereka makan bekal tu, nak makan bekal tu, tapi at one point, pada satu point tu dia orang berhenti rehat. Ikan tu keluar. Ikan tu sebenarnya dah mati tapi dia keluar, dia jatuh masuk balik dalam laut. So itu satu mukjizat lah. Dan kemudian pembantu ketika tu Nabi Musa tidur dan pembantu Nabi Musa pula
Selepas pada tu terlupa nak inform, nak beritahu Nabi Musa yang ikan tu dah masuk. Jadi mereka teruskan lagi perjalanan sehingga ke satu poin yang lain, dah terasa penat. Nabi Musa pun kata, apa nama tu, okay, boleh keluarkan makanan. Kita dah cukup penat lah, dah cukup lapar dah ni. So bila kat situ lah barulah Yusha teringat yang ikan tadi tu dah terkeluar. So Yusha kata apa? Fa'ansani hu syaitan. Aku terlupa nak bagi tahu sebab syaitan melupakan aku. Jadi sebenarnya ada hikmah di sebalik walaupun syaitan lupakan tu, ada hikmahnya yang mana diorang dah jalan ke depan. Oh, itu sebenarnya poin yang diorang kena balik semula. So bila diorang balik semula ke sana, mereka mendapati kat sana ada seseorang lah lelaki yang dah tunggu pun. Yang mana sebenarnya lelaki itulah Khidir alaihi salam yang Nabi Musa akan belajar sesuatu daripadanya. So dalam cerita ni yang tentang Yusha, ada yang Yusha ni ada yang kata Nabi Musa sehingga ke tempat tu je. Apabila jumpa Khidir, Nabi Musa berhenti, kemudian Nabi Yusha yang menemani Nabi Musa ketika tu dia pulang menjaga Bani Israel lah. Dan Nabi Musa meneruskan perjalanan hanya dengan Khidir alaihi salam. Kemudian, siapakah orang yang Nabi Musa nak jumpa tu? Latar peribadi dia memang tak diketahui. Allah tak sebut, Allah hanya sebut hamba dari hamba-hamba kami. Abdam min ibadina. Abdam min ibadina. Kenapa Allah tak sebut? Sebenarnya dia signifikan dia ataupun kenapa Allah tak mention, Quran tak sebut namanya, itu disebabkan Allah mahu kita belajar nilai ataupun ciri-ciri yang ada pada orang tersebut. Bukan namanya, bukan untuk diagungkan. Dan begitu jugalah kita dalam kehidupan seharian. Yang penting bukan satu figura, tetapi bagaimana nilai dan juga karakter yang figura tersebut miliki dan bawa. Kemudian bekalan yang diperlukan untuk sepanjang perjalanan adalah kesabaran yang tinggi dan keimanan kepada qada dan qadar Allah. Kenapa qada dan qadar? Dia sebenarnya sangat berkait rapat. Apa yang Nabi Musa akan hadapi dan akan tengok, akan lihat dalam living experience dia ni adalah sesuatu yang sangat berkait rapat dengan qada dan qadar Allah. Yang mana ia akan sangat memuji qada dan qadar, kepercayaan kita kepada qada dan qadar Allah. So, dalam kita boleh ambil ekstrak beberapa poin penting daripada kisah ni. Antara ibrah penting, iaitu yang pertama, ketekunan menuntut ilmu. So untuk poin ketekunan menuntut ilmu ni, daripada kisah ni, Nabi Musa ketika dia baru nak mula perjalanan tu, dia mengajarkan anak muridnya iaitu Yusha bahawa dalam situasi ni, beliau sendiri adalah seorang murid. Yang mana diorang kata Nabi Musa bagi tahu la abarahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Yang mana aku tak akan berhenti sehinggalah aku tiba di pertemuan dua laut ataupun aku memang akan teruskan perjalanan sekiranya aku tak jumpa lagi. Aw amdiya huquba. Huquba tu maksudnya macam zaman yang agak lama, yang sangat lama. Tak kisahlah kalau lama sekalipun aku akan teruskan dan aku akan tempuhi demi mencari ilmu tersebut. So daripada situ, sebelum Nabi Musa bagi tahu apa-apa, dia bagi tahu dulu pada anak murid dia yang dia sendiri dalam perjalanan ni adalah seorang anak murid. Yang mana kesusahan ni bagi seorang murid adalah sangat penting untuk ditempuhi demi mencapai sesuatu ilmu. Okay. Sebenarnya kalau kita kira kenapa Nabi Musa perlu bersungguh-sungguh sangat? Kenapa Nabi Musa sampai sanggup meredah perjalanan yang sebegitu rupa penatnya, jauh? Okay, kenapa kita tahu penat? Sebab dalam surah tersebut Allah SWT rakamkan yang Nabi Musa bagi tahu yang kita dah mula penat. Ada perkataan nasaba. Nasaba tu sebenarnya nak bagi tahu penat. Ta'ab, satu kepenatan. Hakikatnya kalau kita fikir untuk Nabi Musa berkata bahawa dia penat, itu agak ironi lah sebab Nabi Musa ni sebenarnya adalah orang yang dah mengalami pengalaman-pengalaman jerih payah kehidupan yang mana sebenarnya sangat memuji kesabaran dia. Dan dia dah berpenat lelah sekian lama dah. Sebab apa? Sebab ketika Nabi Musa lari daripada Fir'aun, ketika Nabi Musa, ada satu kisah lagi yang dirakamkan Al-Quran, Nabi Musa lari daripada Fir'aun masa zaman mudanya, sebab masa tu Nabi Musa ada tertumbuk seorang yang bergaduh dengan orang yang lain. So, dan orang tu lain-lain bangsa dengan Nabi Musa,
Jadi dia ni dicarilah oleh orang istana sebab melakukan macam kezaliman macam tu. Tapi dia lari, bila dia lari tu baginda lari ke Madian. Madian ni tuan-puan, kalau kita tengok dalam peta lah, dia sebenarnya berdekatan dengan Tabuk, dekat Saudi. So Nabi Musa ni dia lari daripada Mesir. Dari Mesir ke Saudi tu, Masya Allah. Itu adalah salah satu perjalanan yang sangat panjang lah sebenarnya, sangat mengambil tenaga. So sebenarnya itu pun dah jauh dah. Sekarang ni kiranya ia lebih jauh sehingga Nabi Musa mampu untuk mengeluarkan kata-kata bahawa perjalanan ini menyebabkan beliau penat. Dan di samping itu juga kita boleh tahu bahawa Nabi Musa AS umatnya bukan sebarang umat. Umatnya adalah Bani Israel yang mana banyak sangat karinah, banyak sangat perangainya, yang mana Nabi Musa ni dia dah hadap macam-macam dah sebenarnya, sehingga kan penat dan dia tu sebenarnya dah sinonim. Namun kali ini Nabi Musa terkeluar juga bahawa perjalanan ini membenarkan. Kiranya perjalanan ini benar-benar membenarkan. Namun apa signifikan Nabi Musa keluar cari ilmu? Padahal Nabi Musa sebenarnya ketika itu kalau kita nak kira adalah orang yang paling berilmu. Mana tidaknya? Yang pertama, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa adalah orang yang menerima wahyu direct dari Allah. Satu-satunya hamba Allah yang bercakap dengan Allah. Walaupun di sebalik tabir, tapi dia dapat bercakap direct dengan Allah. Kemudian baginda juga, umat baginda dikurniakan dan baginda dikurniakan kitab Taurat, yang mana kitab Taurat ni adalah satu kitab yang sangat besar, sangat luas, yang kalau kita tengok sekarang pun ada banyak dia punya syarahan-syarahan, dan umatnya iaitu Bani Israel dan Kristian sendiri pun digelar sebagai ahli kitab. Ahli kitab maksudnya people of the book, orang yang mempunyai knowledge, people of knowledge. Sebab apa? Sebab Taurat itu sangat besar dan luas. Jadi kita boleh tahu yang Nabi Musa sebenarnya adalah orang yang ketika itu mungkin orang yang paling berilmu pada zamannya. Tetapi bila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baginda sanggup berkorban masa, tenaga dan harta keluar menempuh perjalanan kesusahan dan dengan rendah hati tanpa mempersoalkan pun, ya Allah kenapa aku kena keluar, tak ada. Dan padahal sebelum tu Nabi Musa adalah Nabi, beliau adalah orang yang diikuti. Sekarang beliau pula perlu mengikuti orang yang lain yang beliau tak tahu pun siapa dan apa peribadi orang tersebut. Kemudian satu lagi, Nabi Musa ni nanti bila dah masuk ke tengah-tengah cerita kita akan tengok macam mana Nabi Musa diuji dan guru yang akan ditemani tersebut mengatakan kepada Nabi Musa bahawa Nabi Musa sebenarnya tidak akan mampu menempuhi perjalanan ni ataupun menempuhi episod untuk menuntut ilmu ni kerana baginda tidak memiliki kesabaran. Tetapi baginda tidak marah. Sebab kalau kita fikir Nabi Musa macam kita sebut tadi, dia adalah orang yang dah menghadapi beribu kesusahan sehingga kan kesabaran tu dah sinonim dengan dia. Namun apabila dikatakan beliau mungkin tidak memiliki kesabaran, beliau tidak melatah dan tidak marah. Itu menunjukkan adanya rendah hati lah yang ada pada diri Nabi Musa AS sebagai seorang penuntut ilmu. Kemudian poin kedua yang terbesar adalah ketaatan kepada Allah SWT. Nabi Musa ni adalah seorang yang itqan, iaitu bersungguh-sungguh, tekun yang dalam menjalankan perintah Allah SWT. Baginda meletakkan seluruh jiwa raga sebab apa? Daripada mana kita tahu? Daripada perkataan baginda amdiya hukuba, dan aku sanggup menempuh berbatu-batu lagi perjalanan sekian lama, tak kisah aku akan spend my whole life for this journey hanya kerana nak mentaati perintah Allah yang menyuruh baginda untuk bertemu dan mencari Khidir AS. Dan dalam mentaati Allah juga, baginda sangat rendah hati. Ini adalah satu sifat yang sangat perlu bagi seorang hamba, kita terutamanya. Dan baginda tidak marah ataupun tidak rasa tergugat. Dan bahkan baginda tidak mempersoalkan, siapakah orang itu? Apakah Nabi? Kenapa perlu aku belajar daripada orang lain? Tak terkeluar benda-benda macam itu daripada mulut baginda AS. So, dalam kisah ni, dalam perjalanan tersebut, Nabi Musa sebenarnya melalui beberapa episod. So, setelah baginda kembali ke poin yang mana ikan baginda keluar, baginda bertemu dengan seorang lelaki yang namanya Khidir AS mengikut sesetengah riwayat Nabi, hadis Nabi ataupun ada yang kata Khadir. Dan kemudian daripada situ,
baginda memulakan perjalanan bersama Khadir alaihissalam menemui 3 babak. Babak yang pertama, fanqalaqa hatta idza rakiba fis safinah. Dan mereka pun mula dengan babak menaiki kapal safinah. Jadi dalam babak ni sebenarnya ada perspektif orang lain yang kita tidak kenali berbuat baik kepada kita. Yang mana orang yang memiliki kapal tersebut memberi tumpang kepada Nabi Musa dan Khidir untuk menumpang kapal tersebut. So sebenarnya orang tu menolong dalam keadaan tidak mengharapkan apa-apa balasan lah. Okay. Dari situ apa yang kita boleh lihat adalah adanya orang yang berbuat baik yang tidak tidak mengharapkan balasan daripada kita. Itu kalau kita nak ambil dalam konteks kehidupan kita terkini lah. Cuma untuk kisah tu yang sedang kita lihat, apa yang kita sedang tengok adalah Nabi Musa. Bayangkan kita orang ketiga melihat Nabi Musa berjalan bersama Khadir alaihissalam menaiki kapal. Namun kemudiannya ketika berada di atas kapal, Khadir alaihissalam turun ke dek kapal, ke bawah. Kemudian dia melubangkan kapal tersebut. Dan Nabi Musa sangat terkejut lah. Ialah orang yang Nabi Musa ni adalah orang yang kita kenal tidak boleh menghadapi ketidakadilan. Mana taknya dulu Nabi Musa ada menumbuk ataupun mempertahankan orang yang dibuli oleh orang lain sehingga baginda terpaksa lari ke Madian. Namun kali ni gurunya sendiri berbuat sesuatu yang di luar jangkaan dia, iaitu melubangkan kapal tersebut. Jadi baginda rasa macam, Masya Allah, ni apakah ini? Apakah kemungkaran yang sedang berlaku? So baginda rasa orang yang menumpangkan kapal sedang memberi kebaikan ataupun berbuat baik kepada Nabi Khidir. Tapi bahkan sebaliknya Nabi Khidir membalas dengan melubangkan kapal tersebut. Jadi apa respon Nabi Khidir ketika Nabi Musa bertanya, apakah yang kamu buat ini? So Nabi Khidir respon, katanya, bukankah aku sudah katakan bahawa kamu tidak memiliki kesabaran? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi apa respon Nabi Musa? Nabi Musa kata, okey, baik. Tak apa, aku minta maaf. So Nabi Musa minta maaf kat situ dan mereka meneruskan perjalanan sehingga lagi bertemu seorang anak kecil. So anak kecil ni dikatakan memang belum pun mencecah baliknya, masih kecil lah. So anak kecil, jiwa yang tak berdosa, tak pernah melakukan kesilapan apa-apa. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam pergi dan Khidir alaihissalam membunuh anak tersebut. Bagaimana cara Khidir alaihissalam bunuh anak tersebut itu tidak disebutkan oleh Al-Quran kerana itu tidak penting. Apa yang Quran highlightkan adalah bagaimana orang yang tidak pernah membuat kebaikan ataupun kejahatan kepada kita, namun kita berbuat jahat ataupun berbuat sesuatu yang tidak baik kepadanya. So dia seperti adanya penderitaan jiwa yang tidak berdosa. So apakah yang Khidir nak ajar sebenarnya di sebalik ni? Sekali lagi Nabi Musa tidak dapat bertahan. Terkeluar daripada mulutnya, apa yang kamu lakukan ini salah. Benar-benar salah. Jadi sekali lagi Khidir alaihissalam respons, bukankah aku katakan kamu memang tidak mampu bersabar? Jadi akhirnya Nabi Musa mengalah. Baginda kata sekiranya sekali lagi aku tidak sabar, kamu boleh tinggalkan aku lah sebab memang dah banyak kesabaran yang banyak peluang yang telah diberikan walaupun sebenarnya baru satu. Okay. So ini peluang yang kedua. Jadi baginda dan Khidir alaihissalam meneruskan perjalanan sehingga baginda dan Khidir sampai ke sebuah perkampungan. Dan di mana di perkampungan tersebut mereka sudah tentulah sudah lapar, sudah dahaga sebab dah melalui sekian panjang perjalanan. Namun ketika meminta untuk menjadi tamu di rumah orang-orang di situ, orang-orang di situ menolak. Fa'abau an yudhayyifuhuma. Okay. Bukan sahaja menolak, didikatkan dalam tafsir-tafsir mereka memang seolah-olah melihat Nabi Khidir dan Nabi Musa seperti strangers yang macam apa ni, kenapa datang kampung kita orang, melihat dengan pandangan yang pandangan slack, orang panggil pandangan slack, pandangan yang tidak kita rasa senang lah. So tetapi sebaliknya ketika Nabi Khidir alaihissalam meneruskan perjalanan dalam kampung yang sama, baginda melihat adanya satu dinding ataupun macam bangunan tembok macam tu yang dah hampir rosak, hampir nak jatuh. Kemudian baginda kata, okey, sekarang kita akan cuba baiki benda ni.
So Nabi Musa pun kata setelah dah selesai membaiki semua lah keadaan lapar dan dahaganya, baginda bertanya, boleh je kita nak minta upah pada diorang kan? Sebab kita dah tolong betulkan bangunan ni. Tapi apa respon Nabi Khidir sekali lagi? Kiranya engkau dah melampaui batas dan sampai sini sahaja perjalanan aku dengan engkau. So kat situ sahajalah Nabi Musa akhirnya berhenti. Baginda tidak dapat lagi mengikuti Khidir alaihissalam, dan sebelum berpisah Khidir alaihissalam memberitahu kepada baginda hikmah ataupun kenapa Khidir alaihissalam berbuat seperti mana yang dia perbuat ketika dibawa babak sebelumnya. Jadi untuk babak yang pertama, kapal yang dibocorkan. Okay, sekarang kita tengok pada apa hikmahnya lah, apa di sebalik benda ni yang berlaku ni. So hikmah yang pertama untuk episod kapal yang dibocorkan, sebenarnya Khidir alaihissalam sedang cuba menyelamatkan pemilik kapal tersebut daripada bahaya yang lebih besar. Kita tahu, kita faham orang yang memiliki kapal mencari rezeki dengan kapalnya. Dan kemudian pada masa akan datang sebenarnya ada seorang raja yang jahat yang ingin merampas semua kapal-kapal yang bagus untuk dijadikan kapal miliknya. Mungkin untuk digunakan sebagai perang, kegunaan negara dan sebagainya. Kat sini tidak dinyatakan kapal jenis apa kerana mungkin ketika itu belum ada spesifik kapal perang, kapal apa. Sedangkan zaman dulu. Jadi Allah tak sebut kapal jenis apa, cuma Allah sebut safinah sahaja. Kemudian sekiranya raja tu datang dan cek mendapati bahawa kapal ni ada kecacatan, maka dia tidak akan jadi dapat ambil lah. Dia tidak akan ambil kapal tersebut sebab adanya kecacatan. Dan ini sebenarnya menyelamatkan orang tersebut daripada diambil kapalnya. Sedangkan apa yang rosak tadi, dia boleh baiki. Sebabnya masih lagi dia mampu untuk baiki. Dan dari itu, dia boleh meneruskan mencari nafkah dengan kapalnya. Walaupun kapalnya ada sedikit kecacatan. So itu sebenarnya ibrah yang kita boleh ambil daripada episod tersebut, yang mana Allah SWT dalam kehidupan kita boleh jadi mentakdirkan kepada kita sesuatu yang kita tidak suka, yang kita rasa sebenarnya merugikan kita. Tapi pada masa akan datang, ia sebenarnya memberi keuntungan yang berganda kepada kita. Mungkin bukan dalam bentuk kewangan, bukan dalam bentuk material, tapi juga dalam bentuk keselamatan dan kesihatan. Itu untuk episod yang pertama. Kemudian pada babak yang kedua ataupun episod yang kedua, anak kecil yang dimatikan tersebut, sebenarnya Allah SWT telah mengetahui bahawa anak kecil tersebut pada masa akan datang nanti akan menjadi seorang anak yang akan menyusahkan kedua bapanya, akan menjadi seorang anak yang kafir, yang tidak akan menjadikan ibu bapanya hidup senang. Jadi akan menjadikan ibu bapanya sengsara. Dan dalam tafsir direkodkan bahawa ketika anak tersebut mati, Allah sebenarnya telah mengurniakan anak yang baru dalam rahim ibu tersebut. Jadinya yang lebih soleh lah, yang soleh, yang akan memberi kebahagiaan kepada mereka. Jadi anak tu tadi, anak yang kecil yang dimatikan tu adalah kurniaan Allah sementara buat mereka sebelum sampainya anak betul-betul yang soleh tadi. So daripada kisah tersebut, apa yang kita boleh ambil ibrah adalah keselamatan dari penyesalan dan kesengsaraan yang mendatang. Sebab kita tak pernah tahu apa sebenarnya yang menguntungkan untuk kita, apa yang merugikan untuk kita. Mungkin ibu bapa yang sama akan berkata ketika anak dia mati, kalau dia mengetahui anak dia mati, dia akan berkata, kenapa anak aku diambil? Namun sekiranya anak dia terus dihidupkan dan menyusahkan dia, mungkin ibu yang sama akan berkata, mengapakah tidak dimatikan sahaja anak ini? Mengapakah dia tidak mati daripada kecil? Macam itulah kalau ayat orang kita kan. So sebenarnya kita tak pernah mengetahui kemampuan kita menghadapi qada dan qadar. Hanya Allah SWT mentakdirkan yang terbaik untuk kita, dan peranan kita hanya diminta untuk bersabar dan mencuba mencari hikmah di sebalik setiap ujian yang Allah beri kepada kita. Kemudian pada yang ketiga, pada babak dinding yang dibaiki, Nabi Musa sebenarnya tak puas hati sebab bagi dia tak tahu siapa pemilik dinding tersebut atau bangunan tersebut. Jadi Khidir memberitahu Nabi Musa bahawa sebenarnya bangunan tersebut ataupun dinding tersebut di bawahnya terdapat suatu khazanah. Ada yang mengatakan ia adalah duit, ada yang mengatakan ia adalah ilmu, harta, buku-buku sekian, wallahu a'lam. Namun ia adalah khazanah yang ditinggalkan oleh seorang bapa yang soleh untuk anaknya yang
kecil, yang masih kecil, yang sekiranya dinding tersebut jatuh dan terbongkar apa yang ada di dalam tanah, maka anak-anak tersebut akan dizalimi lah, maksudnya hak mereka akan hilang. Jadi sebenarnya daripada cerita ni kita dapat belajar bahawa ada sesetengah benda yang kita rasa macam useless atau kita rasa macam kita tak nampak apa kegunaannya, apa kebaikannya. Tapi rupanya dia memberi kebaikan di masa akan datang. Perlindungan untuk kita bagi masa akan datang. Dan daripada cerita yang babak terakhir ni juga kita dapat belajar sesuatu bahawa zuriat, orang yang saleh, sekiranya dia menjaga anaknya sebaiknya, memberikan didikan yang baik, kemudian apabila dia meninggalkan faraid dan sekian-sekian, Allah akan jaga. So tak perlu untuk kita risau sehingga kan menyusun serapi yang mungkin siapa dapat apa hanya kerana takutkan bahawa nanti anak tak boleh hidup dan tak boleh survive. So itu sebenarnya kerja Allah SWT. Jadi apa takeaways yang kita boleh ambil, apa point utama yang kita boleh ambil, antaranya adalah mungkin kita boleh tanya audiens yang mendengar. Kita tengok komen sekejap. Okey, mungkin ada yang boleh komen apa ibrah yang kalian dapatkan daripada kisah yang ada tadi? Dulu. Hmm? Ya. Okay, semua orang masih nak mendengar sahaja. Tidak apa, kita cuba catatkan sedikit sebanyak. Tadi yang pertama yang kita boleh ambil ibrah adalah kepercayaan ataupun keyakinan kita bahawa setiap perancangan Allah SWT itu adalah perancangan ataupun takdir yang terbaik. Apa yang kita fikirkan terbaik boleh jadi baik pada perspektif kita. Namun hanya Allah SWT yang mengetahui apa strength kita, kekuatan kita, apa weakness kita, kelemahan kita, sehingga dia mentakdirkan apa yang paling sesuai untuk kita. Sesuai dengan, untuk kita sesuaikan dengan kelemahan dan kelebihan kita tadi. Yang pertama adalah keyakinan kepada dan qadar Allah. Sebab hakikatnya memang susah untuk kita orang panggil mempercayai qadar dan qadar Allah, terutamanya dalam keadaan kita ditimpa musibah. Kita rasa macam seolah-olah kita yang tertindas. Mengapakah aku yang diberi ujian begini, bukan orang lain. Sedangkan boleh jadi sekiranya kita menerima ujian orang lain, kita tak mampu pun hadapi. Dan sekiranya kita tidak diberi ujian tersebut, boleh jadi kita menjadi hamba Allah yang kafir, yang mungkin tidak reti bersyukur. Mungkin apabila kita diuji, kita baru reti pulang kepada Allah SWT. Jadi Allah dengan limpah dan kasih sayangnya menarik kita pulang untuk selamatkan kita daripada neraka. Ada satu tulisan saya pernah baca, kalau tak silap saya tulisan Mas Gun, Kurniawan Gunadi. Dia pernah menulis bahawa boleh jadi kita akan menempuh banyak belok-belok dalam kehidupan kita, sehingga kita pulang ke akhirat, kita melihat keseluruhan apa yang berlaku dalam kehidupan kita, dan ketika itu kita melihat bahawa belok-belok ataupun kesusahan yang kita hadapi itu membawa kepada kebaikan yang lebih banyak. Dan mungkin keputusan yang kita harapkan membawa kepada keburukan yang sangat banyak. Sehingga kan kita pada hari kiamat mungkin akan meminta, ya wahai Tuhan, berilah aku lebih banyak belok-belok. Berilah aku lebih banyak kesusahan dalam kehidupan supaya aku mendapat lebih banyak kebaikan. Tapi hakikatnya kita manusia lemah, tidak mampu memahami apa aturan Tuhan, sehingga di setiap ujian kita query. Sebenarnya query itu tak salah, tapi dalam keadaan kita mempersoalkan takdir sehingga kan akidah kita tergugat, itu adalah salah lah. Sebenarnya sebab itulah as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar yang sebenar tu adalah ketika pukulan yang pertama, iaitu pada ketika kita mula-mula menerima ujian tersebut. Sebab ketika itu jiwa kita sangat goyah. Jadi sekiranya kita mampu untuk bertahan dan kekal beriman kepada Allah SWT ketika diuji, insya-Allah kita akan menjadi orang yang berjaya dan mendapat banyak kebaikan di sebalik ujian tersebut. Okay. So jadi keyakinan kepada Allah, kemudian ketekunan menuntut ilmu dan sifat karakter penuntut ilmu yang perlu ada pada setiap kita lah, sehingga kita mendapat lebih banyak ilmu. Sebenarnya
Nabi Musa boleh mendapat lebih banyak ilmu sekiranya baginda sabar. Tapi sebenarnya itu juga takdir Allah mentakdirkan cukuplah sekadar 3 baginda tahu. Kerana mungkin kalau tahu lebih itu tidak membawa kebaikan kepadanya. Jadi kat situ juga kita perlu belajar bahawa sebagai penuntut ilmu, apa yang penting adalah kesabaran. Sebenarnya apa yang dilalui oleh Musa sangat-sangat menguji kesabaran baginda. Jadi sebenarnya kesabaran yang telah baginda letakkan tu sebenarnya sudah cukup tinggi untuk kita compare lah dengan diri kita sendiri. Selain daripada tu apa lagi? Selain daripada keyakinan kepada Allah dan ketekunan dalam menuntut ilmu, ya, apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik untuk kita. Betul, Fauzia Hashim. Aisyah Syifa, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Aisyah Syifa, sihat? Berusaha menuntut ilmu. Betul Muhammad Nur Safwan. Okay, Alhamdulillah maksudnya semua audiens fokus ya. Berusaha menuntut ilmu tu sangat betul. Ilmu tu tidak datang bergolek. Sangat penting untuk kita memberi komitmen dan effort dalam kehidupan kita agar kita sentiasa dapat ilmu tu ilmu yang benar dan kita menghargai apa yang kita dapati, bersyukur kepada Allah sehingga akhirnya kita menjadi orang yang berilmu tetapi tidak sombong sama sekali, insya-Allah. Alright, jadi setakat itu sahaja untuk minggu ni. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Kalau ingat pada episod yang pertama, saya pernah sebut tentang kisah Nabi Yusuf, bagaimana daripada ujian baginda yang sekian banyak, tidak menjadikan baginda merasakan diri baginda sebagai mangsa keadaan. Tetapi ia menjadikan baginda orang yang pasrah dan redha dengan takdir, namun dalam masa yang sama, tidak menjadi lemah menghadapi ujian tersebut. InsyaAllah kita akan kupas kisah Nabi Yusuf dan adik-beradiknya pada episod akan datang. Sehingga bertemu semula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.